Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Kakak Linda Sharing. So, hari ini aku mau bercerita dengan kamu tentang satu kisah asal case Rogol. Oke, so cerita ini pasal seorang perempuan yang bernama Cheryl N. Araujo. Oke, Cheryl N. Araujo ini seorang perempuan yang berasal dari Amerika. Nama tempatnya New Bedford, Massachusetts. Atau lah sebutan itu betul atau salah, ejaannya begitu, New Bedford, Massachusetts. Oke, jadi pada tahun 1983, masa itu dia nih berumur 21 tahun. Oke, dia telah menjadi mangsa rogol di sebuah bar yang bernama Big Dan. Oke, lepas tu dia telah dirogol oleh 4 orang lelaki. Oke, so macam mana dia punya cerita tuh? Jom kita try ungkapkan dia. Jadi kisah si N. Araujo ini viral pada masa itu sebab dia ini tidak dapat orang bilang apa tuh, pembelaan. Dia tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya lah. Jadi disebabkan disebabkan viral dia punya kisah nih, sampai diorang adaptasi pergi sebuah film yang bertajuk The Accused. Ada yang sudah nonton ke tuh film? Aku pun belum pernah nonton. Jadi diceritakan kejadiannya itu berlaku pada tanggal 6 Mac 1983. Pada hari itu siapa tuh namanya tadi? Si Araujo ini dia orang baru sejak selesai merayakan ulang tahun anak perempuannya yang ke-3 tahun. So sudah settle semua benda tuh, dia pun kasih tidur lah anaknya. Lepas dia kasih tidur anaknya nih, dia keluar dari rumahnya, dia mau pergi cari rokok. Jadi menurut ceritanya, apabila kedai yang dia mau pergi itu tutup, dia pun singgahlah pergi. Ada satu bar nih yang berdekatan, dia pun singgahlah di bar tuh di bar tuh dinamakan Big Dan. Jadi dia pun singgah situ minum-minum, pas tuh bercerita-cerita lah dengan pekerja-pekerja bar yang dia kenal. Jadi di bar tuh kan ada kolam renang. Jadi di belakang kedai itu ada kolam renang. Jadi dalam cerita tuh bilang dia nih pergi tengok-tengok lah orang mandi-mandi, orang main-main snooker. Dia tengok-tengok. Lepas tuh bila dia mau pusing balik mau pergi area bar tuh, tiba-tiba ada sekumpulan lelaki yang peluk dia dari belakang. Lepas tuh dikeskuek bajunya, lepas tuh dia pun dilempar di atas meja apa tuh namanya yang orang main snooker tuh, ada kan mejanya tuh kan, dilempar dari situ. Lepas tuh dia pun dirogol oleh 4 orang lelaki. Lepas tuh sedihnya juga, masa dia dirogol tuh ada satu orang pun yang tolong dia. Dia macam berusaha lah, dia minta tolong, dia menjerit-jerit, menangis-nangis, tapi tidak ada orang yang pedulikan dia. Lepas tuh dia struggle lah mau lepaskan diri, sampai apabila dia lepaskan dirinya kan, dia terus lari. Dia lari dalam keadaan separuh bogel. Lepas tu dia bernasib baik juga lah, sebab masa dia lari tu dia terjumpa dengan macam budak-budak college, budak-budak U tu. Dia terjumpa dengan 3 orang budak tu. Lepas tu orang tu lah yang bantu dia. Lepas tu kemudian dia kasih tahu lah dia kena rogol apa semua. Lepas tu dia dibawa pergi hospital. Lepas tu ekoran daripada kejadian tu, mungkin orang dapat polis. Jadi terdapat 6 orang lelaki yang ditangkap. Dia sebutkan nama-nama di sini yang ditangkap tu Victor Ramposo, John Cordeiro, Joseph Pereira, dan Daniel Silva. 4 orang tu tadi, orang tu didakwa atas tuduhan merogol. Lepas tu yang 6 orang kan, lepas tu yang 2 orang lagi tu si Virgilio Medeiros dan Jose Medeiros. Diorang tidak didakwa atas tuduhan rogol, cuma mungkin diorang didakwa atas tuduhan macam bersubat lah, diorang tidak bantu kan, diorang tidak bantu bangsa, jadi diorang pun ditangkap juga lah. Cuma tapi yang didakwa atas tuduhan merogol tuh 4 orang saja. Jadinya yang 3 orang budak
tadi yang menolong si Araujo ini pun dia orang diambil juga keterangannya. Lepas tu yang pesalah-pesalah tu pun juga masing-masing memberikan dia orang punya keterangan, termasuklah si Araujo. Lepas tu di masa kejadian tu di tempat dia orang tu, bila ada perbicaraan mahkamah kan, media boleh masuk menyaksikan dan merakam upacara kah tu, perbicaraan yang berlaku lah. Cuma mereka hendaklah merahsiakan pesalah tu. Mereka hendaklah merahsiakan nama-nama orang yang terlibat lah, mangsa dengan pesalah. Akibat perbicaraan si Araujo ni banyak kontroversi yang berlaku. Oke, contohnya yang ada di sini disebutkan, lain sudah logat ni. Bercakap percubaan tersebut menarik perhatian antara bangsa. Lepas itu orang-orang dalam komuniti besar Portugis di New Bedford merasakan case itu menjadi pemangkin untuk menimbulkan diskriminasi etnik. Lepas itu juga case ini juga menambah perbahasan sama ada mangsa Rogol mempunyai hak untuk di-privacy kerana jenayah tersebut. Lepas itu bilang dorang kalau privacy mereka dilindungi, mungkin ia mendorong mangsa untuk berusaha untuk mendapatkan apa nih dicakap. Aku baca balik. Dia merasakan publicity itu mungkin tidak mendorong mangsa pemerkosaan untuk berusaha mendapatkan keadilan. Jadi banyaklah kontroversi yang berlaku. Sampailah melibatkan melibatkan apa ini? Melibatkan banyak community lah di masa itu. Lepas tu kan, yang aku baca lagi tu di situ dia cakap masa dalam perbicaraan mahkamah tu peguam bela bagi yang tertuduh tu, yang parogol itu, diorang pula dia soal siasat, soal kaji selidik si Araujo ni. Diorang korek-korek pula kehidupan si Araujo ni sampai macam fakta tu kan, macam kes Rogol tu menyalahkan kepada si mangsa tadi, si Araujo ni. Macam diorang mau putar belit supaya si Araujo ni yang disalahkan, bukan Rogol tu yang disalahkan, gitu. Lepas tu habis ya perbicaraan si Araujo ni, Araujo dengan keluarganya diasingkan dari New Bedford tu, supaya orang tidak cari orang lagi kan, macam diorang macam di apa ya kalau kita sebut macam kena kuarantin kah, apa begitulah, macam dia diasingkan oleh masyarakat lah, daripada masyarakat. Lepas tu diorang berpindah pergi Miami, Florida bersama dengan anak-anaknya lah. Kemudian di sana tidak lama selepas itu, pada tahun 1986, semasa umurnya 25 tahun, dia pun meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Masa kemalangan tu dikabarkan dia bersama dengan 2 orang anaknya tu, tapi anaknya selamat, cuma dia yang meninggal dunia. Jadi orang keluar lagi cerita yang menyatakan kemalangan tu disebabkan oleh kandungan alkohol yang tinggi di dalam darah, sebab dalam darah si siapa tadi, Araujo. Maksudnya dia meninggal sebab alkohol, dia accident sebab dia mabuk, macam tu. Akan bercerita ni pun macam mabuk sudah. Jadi selepas aku menghayati cerita daripada kes si Araujo ni, aku rasa macam sedih. Bukan sedih sebab cerita tu tadi sedih, tapi sedih sebab macam tak tahu, macam tiada pembelaan yang sewajarnya dengan mangsa yang tadi itu.
So itu sejaklah ceritaku untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan lah, sebab macam belum berapa pandai lagi mau menyampaikan cerita. Tapi semoga apa yang aku cerita tuh sampailah dengan pemahaman kamu ya orang. Lepas tuh semoga ndak ada lagi kes-kes rogol yang akan berlaku pada masa akan datang. Kalau ada pun, semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dia buat. Oke, so kita jumpa lagi lah di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye.